Fokus berita dari Sabah petang ini, perkembangan banjir di dua daerah. Perinciannya kita akan bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, teruskan. Ya Eva, kita bermula dengan perkembangan banjir di Sabah. Seramai 1,258 penduduk masih berlindung di 14 pusat pembinaan sementara PPS di daerah Beaufort dan Tenom setakat 4 petang tadi. Jumlah itu menurun berbanding 1,830 penduduk pada 12 tengah hari. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah penduduk yang berlindung di 8 PPS di Beaufort menurun kepada 792 orang. Di Membakut, banjir telah pulih sepenuhnya apabila PPS Dewan Kesenian Islam Membakut ditutup pada 11 pagi tadi. Sementara di Tenom, 466 penduduk masih berlindung di 6 PPS. Sementara itu, Ahli Parlimen Beaufort ketika melawat PPS Dewan Dun Banir memberitahu 70% penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Daripada 421 penduduk, hanya 147 masih berlindung di PPS berkenaan. Para peniaga juga mula membersihkan kedai sejak semalam selepas banjir. Manakala beberapa kedai sudah mula beroperasi seperti biasa. Satu mesyuarat pasca banjir bersama agensi teknikal akan diadakan bagi mengenal pasti infrastruktur rosak akibat banjir di Beaufort dan Membakut. Pegawai daerah Beaufort Muhammad Nazri Arjun berkata, mesyuarat akan membincangkan pelbagai kerosakan mengikut kategori-kategori khas. Ketika dihubungi RTM di Beaufort, Muhammad Nazri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort berkata, perbincangan bersama Jabatan Kerja Raya JKR juga akan diadakan bagi memastikan jalan di bawah tanggungjawab dan konsesi JKR dibaiki dan diselenggara dengan segera. Selain itu, Pejabat Daerah Beaufort juga akan mengemukakan laporan kerosakan kepada Pejabat Pembangunan Negeri ICU Sabah bagi memohon peruntukan bersesuaian. Penyaluran bekalan air kepada penduduk terjejas di daerah Keningau mencapai 70%. Pegawai daerah Keningau Peter Jonu Moijil berkata, air disalurkan menerusi 3 loji rawatan air iaitu LRA Kampung Agudon, Apin Apin dan LRA Kampung Keningau. Setakat ini boleh dikatakan 70% bekalan air telah dipulihkan. Namun sesetengah tempat belum mendapat bekalan air seperti yang sebelum ini kerana tekanan air yang rendah dan ini kita tunggu dulu tangki-tangki air dapat dipenuhkan dan barulah tekanan air akan kembali pulih seperti biasa. Bagaimanapun, LRA Bingkor dan LRA Bunsit masih belum dapat beroperasi sepenuhnya disebabkan air Sungai Bayayo masih lagi keruh. Sehubungan itu, Pusat Kawalan Operasi Bencana Keningau giat mengagihkan bekalan air menggunakan lori tangki air milik kerajaan dan swasta ke kawasan taman perumahan, perkampungan penduduk serta premis-premis terjejas. Orang awam juga boleh mendapatkan bekalan air di LRA Kampung Keningau, Agudon dan Apin Apin. Terpaksa ambil air cuci kain di Sungai Agudon, tapi ini Pampang juga. Selama air di Limbawan sudah 4 hari tidak berfungsi. Jadi kami terpaksa lah ulang-alik pergi cuci di ini Sungai Pampang, Agudon. Kami yang berniaga inilah menjalankan perniagaan susah tiada air. Customer mau pakai tandas pun tiada air. Terpaksa guna air botol saja, pakai tambak-tambak begitu. Apalagi restoran-restoran lain pun mau guna air, kaos semua, dobi. Kain pun terpaksa guna air perigi, saya pakai cuci kain. Setakat ini kami guna bekalan air tangki stok. Saya cuma ada 1 tangki saja 400 gallon and then kami pakai itu jimat-jimat lah. Kami punya aktiviti perniagaan pun ada terhad. Kami cuma guna untuk yang tertentu saja. Kami limit 2 karton per customer lah untuk bagi-bagi. Ya, tidak berebut-rebut. Yang penting semua orang ada, gembira lah. 75.5 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan 13 inisiatif bantuan pendidikan tahun ini. Bantuan itu untuk manfaat pelajar, sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Persatuan Mahasiswa Sabah di dalam dan luar negara.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata antara inisiatif itu adalah bantuan pendaftaran IPT secara sekali bayar, budi dan bantuan ihsan komputer baik. Menurutnya, sejumlah 20 juta ringgit diperuntukkan bagi inisiatif budi dengan sasaran 10,000 pelajar, manakala bakti 8 juta ringgit melibatkan 40,000 pelajar tahun ini. Ia selaras dasar hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang menjadikan pendidikan sebagai teras utama pembangunan modal insan di negeri ini. Beliau berucap dalam majlis pelancaran sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri, Sentosa. Tambah Datuk Haji G, kerajaan juga telah memperkenalkan inisiatif baharu iaitu sumbangan kegiatan sekolah secara sekali bayar sukses kepada semua sekolah di seluruh Sabah. Bantuan RM3,000 juga diberikan kepada setiap sekolah bagi menjalankan aktiviti atau pembelian lain-lain keperluan sekolah. Selain itu, kerajaan negeri telah menambah dana biasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS daripada RM51 juta kepada RM128 juta tahun ini. Majlis Tenaga Sabah meluluskan hampir 1,000 megawatt tenaga elektrik yang akan dijana melalui beberapa projek penjanaan elektrik bagi meningkatkan keperluan tenaga di negeri ini. Antaranya termasuklah pembinaan hidroelektrik selain penggunaan kaedah solar serta turbin angin yang akan diluluskan kepada beberapa syarikat tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata langkah tersebut diambil sejak kerajaan negeri mengambil alih kuasa kawal selia sektor bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu daripada Kerajaan Persekutuan pada Januari tahun lepas. Beliau yakin dengan pelaksanaan inisiatif Sabah Electricity ini akan dapat mengatasi masalah bekalan elektrik di negeri ini. Ia termasuk pelaksanaan sistem simpanan tenaga bateri BESS yang sedang dibangunkan Sabah Electricity. Datuk Haji G berucap dalam majlis seikhlas budi sesuci Ramadan di Tuaran. Terdahulu pengerusi Sabah Electricity Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dalam ucapannya memberitahu pihaknya menyalurkan sumbangan melalui wakalah zakat sebanyak RM100,000 untuk disalurkan kepada 500 penerima. Dalam majlis ini, Datuk Haji G turut menyampaikan sumbangan zakat kepada 878 penerima asnaf. Sabah Electricity turut menyampaikan sumbangan zakat RM5,000 kepada Masjid At-Taqwa Kampung Simpangan Tuaran. Sabah Electricity menafikan pelepasan air sungai melalui stesen jadukuasa Hidro Tenom Pangi punca berlakunya banjir sepanjang fenomena monsun timur laut. Pembukaan 4 pintu lencongan air berkenaan adalah bagi melepaskan air secara semula jadi ke sungai sekaligus membolehkan stesen jadukuasa terus beroperasi. Kalau air surut pun kita susah beroperasi dan bila air terlalu banyak pun susah kita beroperasi. Tapi untuk keselamatan stesen jadukuasa Hidro Tenom Pangi ni, memang SOP-nya bila air terlalu tinggi, kita kena lepaskan melebihat bagi mengelakkan struktur empangan yang ada di Pangi itu runtuh, kan? Jadi kalau berlaku musibah tersebut, itu lagilah akan menjejaskan bekalan elektrik. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity Muhammad Yaakob Jaafar ditemui media di Tuaran. Beliau turut memberi jaminan bahawa keselamatan dalam pengoperasian stesen jadukuasa akan terus diutamakan untuk membekalkan tenaga elektrik di negeri ini. 30 anak yatim dan asnaf dari Rumah Anak Yatim Al-Aman Beaufort serta Rumah Anak Yatim dan Asnaf Qaryah Tanjung Aru menerima sumbangan daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Kesemua mereka menerima duit raya RM100, manakala kedua-dua rumah berkenaan menerima sumbangan RM5,000. Sumbangan disampaikan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dan disaksikan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah dalam majlis berbuka puasa DBKK di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Tun Musa bersama-sama kira-kira 100 kaki tangan DBKK menunaikan solat maghrib, isyak dan solat sunat tarawih. Turut diadakan tazkirah Ramadan yang disampaikan Timbalan Pengarah Jahins Ustaz Awang Juri Awang Tahir. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Kembali bersama dengan Ifah untuk lebih perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ifah. Baik, terima kasih Radwin.